Sementara itu, di Sabah meskipun tidak menetapkan untuk menyokong mana-mana gabungan parti di peringkat persekutuan ketika ini, GRS dan Warisan telah menyatakan bahawa mereka akan menyokong kerajaan persekutuan yang boleh membawa kestabilan kepada negara. Perinciannya bersama Diah Muhammad Jaiz langsung dari Kota Kinabalu, Sabah. Silakan Diah. Baik, daripada 25 kerusi parlimen, gabungan GRSBN menang 13 dan Pakatan Harapan ataupun PH menang 5 kerusi parlimen. Seterusnya adalah Warisan dengan 3 kerusi parlimen, 2 calon bebas menang kerusi parlimen, dan seterusnya adalah Parti KDM dengan 1 kerusi parlimen di negeri Sabah ini. Dan selepas keputusan ini, kita dapat saksikan bagaimana ketika ini berdasarkan kepada sidang media yang dijalankan semalam oleh GRS, mereka berkata bahawa gabungan GRS ini akan menyokong kerajaan ataupun sesiapa sahaja yang akan membentuk kerajaan persekutuan yang boleh menjanjikan stabiliti kepada mereka, kestabilan kepada bukan sahaja rakyat Malaysia, malah juga kepada kerajaan negeri Sabah. Sama juga dengan apa yang diungkapkan oleh Presiden Warisan dalam sidang media, iaitu Datuk Seri Shafie Afdal, meskipun mereka hanya menang 3 kerusi parlimen daripada 25, dan mereka berkata bahawa mereka akan menyokong kerajaan persekutuan yang mampu untuk menunaikan kehendak-kehendak rakyat di Sabah ini selain memastikan kestabilan kerajaan persekutuan serta kerajaan di negeri Sabah. Baik, berdasarkan juga keputusan yang kita dapat atau kita peroleh setakat ini bagi pilihan raya umum ke-15 di negeri Sabah, ada beberapa kejutan yang dapat saya kongsikan. Contohnya seperti 2 calon bebas yang berjaya untuk menang dalam kerusi parlimen. Yang pertama di Tenom, yang mana calon bebas yang sebelum ini pernah mengumumkan bahawa beliau akan menyertai parti KDM telah pun menang di kerusi Tenom itu, merampas kerusi tersebut daripada penyandangnya, iaitu calon daripada Pakatan Harapan Nurita Swal, dan Ridwan Rubin berjaya mengekalkan kemenangan beliau sehingga akhir peti undi dengan majoriti yang agak besar juga. Dan calon bebas yang kedua adalah di Parlimen Kudat, yang menyaksikan Verdon Bahanda juga berjaya untuk menewaskan calon-calon yang namanya agak besar di Parlimen Kudat itu. Dan kedua-dua kawasan parlimen ini adalah kawasan parlimen yang terletak di bahagian ataupun kawasan yang diklasifikasikan sebagai kawasan pedalaman di Sabah. Selain itu, parti yang pertama kali bertanding dalam PRU15 iaitu Parti KDM, Kesejahteraan Demokratik Masyarakat, yang baru sahaja sebenarnya juga ditubuhkan. Meskipun presidennya iaitu Datuk PT Anthony tidak dapat bertanding di Parlimen Tenom, tetapi calon mereka di Kota Marudu iaitu Datuk Wetrom Bahanda dikenali kini sebagai Giant Killer kerana beliau berjaya untuk menewaskan penyandang kerusi Parlimen Kota Marudu yang sebelum ini telah pun menyandang kerusi tersebut selama 6 penggal, iaitu Datuk Seri Dr. Maximus Jonathan Ongkili. Dan kemenangan beliau mungkin juga boleh dijangka, tetapi ini adalah satu kejutan yang kita rasakan cukup besar buat keputusan PR15 di Sabah. Kita dapat saksikan juga bagaimana Warisan hilang beberapa kerusi, seperti di kerusi Parlimen Penampang mereka tewas kepada calon dari Pakatan Harapan. Di kerusi Kalabakan mereka tewas kepada calon dari Barisan Nasional, calon Muka Baru. Dan juga Pakatan Harapan sendiri juga kehilangan beberapa kerusi seperti di Parlimen Tawau apabila pengerusi Pakatan Harapan Sabah Christina Liu tewas kepada calon Muka Baru daripada Barisan Nasional. Itu antara intipati keputusan yang boleh saya simpulkan daripada PR15 ini untuk kerusi-kerusi parlimen di Sabah. Tetapi apa yang paling penting ketika ini adalah mana-mana coalition ataupun mana-mana kumpulan di Sabah ketika ini, pakatan di Sabah ketika ini, mereka setakat ini hanya memberikan komen berkenaan siapakah yang mereka akan sokong untuk menjadi kerajaan persekutuan secara agak general. Mereka tidak memberikan klasifikasi mereka, adakah mereka akan menyokong Barisan Nasional, adakah mereka akan menyokong Perikatan Nasional ataupun menyokong Pakatan Harapan. Namun bagi mereka, mereka akan menyokong seperti mana yang saya sebutkan di awal tadi, sesiapa sahaja yang boleh memberikan kestabilan politik, boleh menyampaikan ataupun boleh untuk menunaikan apa yang dijanjikan kepada rakyat di negeri Sabah ini. Dan yang paling penting juga semalam GRS presidennya, pengerusinya Datuk Seri Haji Jinor berkata beliau telah pun sepakat dengan pengerusi GPS di Sarawak, Datuk Tan Sri Abang Johari Tun Openg, untuk membentuk satu blok Borneo. Dan mungkin juga blok Borneo ini akan menjadi kingmaker dalam menentukan siapakah yang akan menjadi kerajaan persekutuan yang akan mungkin diumumkan dalam masa terdekat. Baik, saya kira itu saja ulasan yang boleh saya kongsikan pada masa ini. Teruskan dengan laporan berikutnya.